perlu ditangguhkan. Atau dengan kata lain, fiqh atau fiqh maratibil a'mal, fiqh tingkatan amalan-amalan tertentu. Sebab kita dalam konteks aulawiyat, ada perkara yang disebut sebagai fardu, ada perkara disebut sebagai sunat dan sebagainya. Okey. So insya-Allah pagi ni dalam masa yang singkat, insya-Allah mungkin dalam setengah jam sajalah, sebab kita ada program karnival untuk mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, program-program sebegini sebenarnya program yang baik. Program yang kadang-kadang kita ni manusia mudah lupa, kan? Innal wa ma summiyal insan illa li nafsihi. Tidak dinamakan manusia itu kerana manusia itu mudah lupa. Lupa akan sejarah diri sendiri, sementara lagi sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membangkitkan cinta yang merupakan wajibnya kita cinta kepada Rasulullah SAW, membangkitkan lagi, merancakkan lagi, menyemarakkan lagi, maka sudah tentu program-program sebeginilah yang mana kadang-kala kita akan dapat mendengar kupasan-kupasan yang menarik mengenai sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata pengarang, kita teruskan pada muka surat 285. Di antara para ulama besar terdahulu yang memberikan perhatian sewajarnya, saya rasa ni bukan sewajarkan, sewajarnya, terhadap fiqh al-aulawiyat, yakni fiqh keutamaan, sehingga baginda mengecam sikap masyarakat muslim pada zaman itu adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kritikan dan tanggapan baginda tersebut dibentangkan dan dirakamkan dalam karyanya yang termasyhur Ihya Ulumuddin dan Al-Arba'in fi Usuluddin. Antara tokoh yang sangat terkenal Imam Ghazali yang telah mengupas soal mengenai fiqh aulawiyat dengan mengkritik, kondem terhadap perbuatan sebahagian dan segelintir masyarakat pada zaman beliau dari sudut amalan mereka. Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi ni imam yang sangat-sangat terkenal, khususnya orang Melayu kita sangat kenal lah. Kalau dulu belajar Minhajul Abidin, belajar tasawuf, bahkan ada kelas-kelas belajar Ihya Ulumuddin lagi. Baca daripada Ihya Ulumuddin bukan satu jilid, berjilid-jilid, kan? Berjilid-jilid. Dan ada malah mereka belajar lagi, kan, baca kitab itu di masjid-masjid pun. Imam yang sangat terkenal. Cuma kadang-kadang orang kita ni kenal daripada satu sudut saja. Mungkin Imam Ghazali, bila sebut Imam Ghazali adalah tokoh dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu mengenai akhlak. Kitabnya Ihya Ulumuddin. Tapi sebenarnya Imam Ghazali bukan setakat itu. Imam Ghazali rahmatullahi alaihi, antara karya yang pakai oleh kebanyakan universiti, termasuk saya dulu belajar di universiti pun menggunakan karya usulul fiqhnya, iaitu Al-Mustasfa. Al-Mustasfa ni ialah kitab usul fiqh Imam Ghazali. Bahkan dikatakan di antara karya usulul fiqh yang terbaik ialah Al-Mustasfa Imam Ghazali. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi menulis satu buku usul fiqh, Rawdatun Nazim. Bahkan ada setengah pengkaji-pengkaji hari ini ataupun pengkaji moden, sebahagian daripada guru-guru kita juga, guru-guru kami juga, menyatakan seolah-olahnya Rawdatun Nazim, kitab usul fiqh itu yang ditulis oleh Ibn Qudamah, diambil atau merupakan ringkasan daripada Mustasfa. Dan berkemungkinan besar Al-Imam Ibn Qudamah itu menghafal Al-Mustasfa dan menulisnya dengan cara meringkaskannya kembali. Sebab dia belajar Mustasfa, kan? So sudah tentulah dengan kefakihan beliau dalam usul fiqh, kefakihan beliau, kealiman beliau itu, ilmu beliau. Sebab fiqh aulawiyat ini ada kaitan yang
rapat juga dengan usul fiqh. Dengan usul fiqh. Bila orang bincang tentang soal maqasid syariah, Imam Ghazali juga di antara orang yang terawal mendefinisikan apa itu maslahah. Orang cakap tentang maslahah. Imam Ghazali sendiri sebut wala na'ni bil maslahah. Kata wa na'ni bil maslahah, kami maksudkan dengan maslahah ni apa dia? Al muhafazatu ala maqsudis syar'i, iaitu menjaga maqasid syariah, menjaga agama, menjaga nyawa dan sehingga ke akhir. So itu terkenalnya Imam Ghazali. Tidak peliklah ilmu Imam Ghazali itu juga diambil daripada gurunya Al-Imam Abul Ma'ali, Imamul Haramain, tokoh yang sangat terkenal dalam mazhab Syafi'i juga. Abul Ma'ali, Imamul Haramain, guru pada Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Dan murid-murid beliau sangat ramailah. So itu sedikit ringkas mengenai Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi. Imam Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin dan juga Al-Arba'in fi Usuluddin, beliau sebut tentang soal mengenai sebahagian perbuatan masyarakat ketika itu yang dikecam oleh beliau. Apa yang dia sebut? Salah satu sikap tercela yang berlaku di tengah masyarakat ialah al-ghurur, iaitu terpedaya oleh bisikan nafsu di dalam jiwa, dan ianya merupakan salah satu penyakit kronik yang tergolong sangat berbahaya. Beliau menyebutkan di antara golongan manusia yang terjebak ke dalam peringkat penyakit ini kalangan ulama, ahli ibadah, kalangan sufi, orang-orang kaya dan golongan awam. Beliau juga menjelaskan bagaimana penyakit tersebut boleh menyerang mereka tanpa disedari, sehingga mereka sangat berbangga dengan amal perbuatan yang dilakukannya. Ghurur, penyakit ghurur ni bukan penyakit fizikal boleh nampak pergi cek kat hospital. Kalau pergi cek kat hospital, mudahlah kan, okey kita buat diagnose ni, you ada ghurur, balik ambil obat ni, makan obat enggak berpeluh sikit, okey sihat. Tak. Penyakit al-ghurur ini adalah satu penyakit berkaitan dengan sifat mazmumah, berkaitan dengan akhlak manusia. Dia kata penyakit ni penyakit kronik. Dia berkaitan dengan kebijakan manusia lah. Kalau dia kurang bijak, soalnya cahaya akal yang Allah Ta'ala kurniakan tu tertutup, maka dia akan terpedaya. Cara mudahnya kita define dia sebagai terpedaya. Terpedaya dengan apa? Terpedaya mungkin dengan kurniaan Allah kepadanya. Sebab tu dia kata kurniaan Allah kepada kita ni banyak kan. Dia kata terpedaya di kalangan mereka, ada di kalangan ulama. Apa yang Allah Ta'ala kurnia di kalangan orang yang ada ilmu? Ilmu lah. Tapi kadang-kadang terpedaya. Dia merasa berbangga dengan amal perbuatannya. Dia rasa tak ada orang lain lah yang bijak, dia saja bijak. Ini ada. Tak ada orang lain bijak, dia bijak. Kadang-kadang tak bijak mana pun, tapi dia rasa dia bijak lagi. Dengan kekuatan yang dia ada, kecantikan, orang rasa dia lah paling cantik, orang lain tak boleh lawan dia. Rasa dia lah paling handsome, tampan dan sebagainya. Tentang keduniaan, rasa dia lah yang paling hebat, paling kaya semua. Maka akan timbullah sombong, akan timbullah bongkak. Bahkan bongkak dan sombong itu kadang-kadang pada Tuhan sendiri, kepada Allah Ta'ala sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya ayyuhal insanu ma gharraka, wahai manusia, apakah yang menjadikan kamu terpedaya? Gharra tu daripada perkataan itulah. Gharra makna ghurur. Apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga kamu sombong dengan Tuhanmu? Bi rabbikal karim, Tuhan yang mana? Allah Ta'ala guna ayat Tuhan yang maha pemurah, al-karim, alladhi khalaqaka, yang ciptakan kamu, fasawwaka fa'adalak,
yang telah membentukkan kamu dan mencantikkan kamu. Nak menunjukkan kepada kita tak patut seseorang itu sombong dan bongkak dengan Allah Ta'ala. Sombong dan bongkak dengan Allah Ta'ala ni tak nak ikut perintah Allah lah. Tak nak patuh, tak nak taat kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ghurur, satu penyakit yang boleh berpunca daripada macam-macam cara. Salah satunya kejahilan. Jahil. Berikut ini kita akan mengambil dua contoh sahaja daripada contoh-contoh yang dibentangkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya tersebut di atas, untuk menjadi tatapan kita semua. So Qardawi rahimahullahu ta'ala dia akan ambil dua contoh saja, dia akan sebut dalam buku ini. Alangkah bernas dan tajamnya pandangan beliau dan dalam mengupas masalah ini dengan sangat teliti dan menakjubkan, dan sekaligus menandakan bahawa beliau adalah seorang yang benar-benar memahami ajaran Islam dan realiti kehidupan manusia secara serentak, sehingga baginda begitu berhasrat untuk memberikan satu jalan penyelesaian terbaik bagi persoalan yang dihadapi umat Islam. Dia kata alangkah hebatnya Imam Ghazali. Dia menulis sesuatu yang berkait dengan masyarakat ketika itu. Sebab itulah Al-Imam Al-Zahabi, penulis biografi para ulama dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, dia kata Imam Ghazali ni sebagai Al-Imam Al-Bahru. Imam dia namakan Al-Bahru. Bahru ni maksud laut. Laut ni menandakan keilmuan seseorang. Hujjatul Islam. Kan Imam Ghazali terkenal dengan apa, terkenal dengan gelarannya Hujjatul Islam. U'jubatuz zaman, menjadi orang yang dianggap sebagai keajaiban zaman tersebut. Itu Imam Ghazali. Dan dia sebut sebagai sahibut tasanif wad dzaka al-mufrid, pemilik kepada karya-karya yang banyak dan az-dzaka al-mufrid, kecerdikan yang melampau. Itu maksud az-dzaka al-mufrid. Bayangkan tuan-tuan, tak peliklah para alim ulama itu sangat-sangat cerdik, sangat-sangat kuat hafalan mereka, ingatan mereka, sebab disitulah mereka fokus, disitulah mereka guna. Kalau kita tengok hari ni pun bukannya tak ada orang yang cerdik, cuma tidak diasahkan tu. Kalau kita tengok setengah-setengah tu sampai bukan setakat hafalan kan, dengan ingatan yang mereka ada tu, dengan mereka boleh membandingkan di antara dua hadis dengan cara mengingat segala-gala perawi-perawi. Memanglah tidak boleh disamakan dengan Imam Ghazali dan sebagainya, tapi adanya orang yang sebegitu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala cipta kan? Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala bagi akal. Itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, dua contoh dia sebut. Apa dia? Satu, contoh pertama, contoh kesalahan dalam memahami keutamaan amalan syarak. Apakah dia amalan yang perlu diutamakan? Contoh pertama, golongan yang terpedaya, yang ghurur daripada kalangan ahli ibadah adalah orang yang banyak menunaikan amalan soleh. Katanya, sesetengah dari mereka ada yang mengabaikan perkara-perkara fardu, sebaliknya sibuk dengan perkara-perkara sunnah, yakni sunat. Bahkan terkadang sangat teliti dengan keutamaan amalan sunnah, sehingga akhirnya mengakibatkan permusuhan dan membuang masa dan tenaga. Ada kala orang yang dia fokusnya hak sunat, yang wajib dia remehkan, dia tak ambil. So itu menunjukkan dia tak tahulah fi aulawiyat, yang mana perlu diutamakan. Kalau selalu kita dengar contoh, bila musim umrah ataupun haji, orang pergi buat haji, once kita dah niat haji itu kita wajib sempurnakan. Bila kita dah niat untuk umrah, kita wajib sempurnakan. Kita niat ihram, wajib sempurnakan. Dekat tawaf, ada perkara-perkara yang perlu tawaf tu kena buat tawaf, tapi ada perkara yang disebut sebagai sunat tawaf. Sebahagiannya fokus untuk buat perkara sunat, sehingga
perkara wajib itu ditinggalkan. Sebab apa? Sebab jahil. Wajib kita memelihara daripada kita menyakiti orang. Betul tak? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar ialah yang menyelamatkan orang Islam lain daripada keburukan, kejahatan tangannya dan juga mulutnya. Kan? Tak boleh kata ke orang, tak boleh menyakitkan orang. Tapi sebahagian daripada kita ni nak pergi dekat dinding Kaabah, nak pergi dekat Hajarul Aswad sampai menyakitkan orang lain. Berterak-terak masuk siku orang lagi. Faham tak? Nak jaga kumpulan dia, siku orang. Nak jaga kumpulan dia je. Bang Kali bukan buat umrah tu saya rasa. Itu dia punya ejen daripada mana entah. Kan? Sebab saya baru balik umrah tuan-tuan. Tengah buat tawaf tu kena siku. Rupanya dia tahan macam tu. Depan taklah sakit mana, tapi kita fikirlah tentang, kita kata, sikap seseorang yang tidak memahami sebenarnya yang mana yang perlu dijaga, yang mana perlu diutamakan. Sebab apa? Saya kata sebab kejahilan. Mereka tak tahu. Sikap ini disebut oleh Imam Ghazali dulu lagi dalam kitab beliau, sehingga menyebabkan permusuhan. Kadang-kala buang masa, kadang-kala buang tenaga, kan? Yang mana perlu diutamakan. Kalau seseorang itu, sebagai contoh, dalam keadaan tenaga dia tak ada, dia nak buat juga umrah kali ketiga, kali keempat, kan? Sehingga boleh menjejaskan dia punya kesihatan, terus tak dapat pergi ke Masjidil Haram. Tak semayang tu kat Masjidil Haram. Rugi tuan-tuan. Bukan senang, kan? Masjidil Haram tu nak pergi beribu-ribu, ribu-riban habis, kan? Tapi rugilah. Sebab Masjidil Haram ni masjid yang paling afdal alal itlaq, semayang di dalamnya. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar semayang raya, bab semayang raya, ulama bahas tentang harus kita semayang raya, sama ada di luar ataupun dalam masjid, kan? Luar ataupun dalam masjid. Tapi mazhab Syafi'i sebut, Imam Nawawi sebut, kalau di Makkah Al-Mukarramah, maka yang afdalnya alal itlaq semayang dalam Masjidil Haram. Kalau dekat Makkah, kan? Kat lain tu adalah perbahasan. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang disebut begitu, kan? So nak menunjukkan kita perlu mengetahui yang mana perlu diutamakan dan yang mana perlu dikemudiankan. Golongan seperti ini laksana seorang yang was-was dalam perkara mengambil wuduk. Ini disebut contoh. Sehingga hal itu dilakukannya secara sangat berhati-hati. Dia tidak menerima untuk memakai air yang dikatakan suci mengikut pandangan hukum syarak, kerana mungkin saja ianya sudah tercemar dengan najis. Mungkin. Walhal kemungkinan tersebut sangat jauh berlaku. Namun dalam perkara makanan, dia melemparkan jauh suatu kemungkinan yang dekat. Kemungkinan haramnya boleh jadi dia makan benda yang diharamkan. Andainya perkara tersebut berlaku sebaliknya, iaitu berhati-hati dalam perkara makanan, nescaya sikapnya itu laksana sikap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah berwuduk dari bejana bekas milik orang Nasrani. Pada saat yang sama, baginda menjauhkan diri dari beberapa perkara halal kerana khawatir terhadap perkara yang haram. Ada orang dalam bab wuduk ni takut sangat, kan? Takut air tak suci lah sebagainya. Tapi dalam bab makanan hentang habis semua. Ini contoh dia kata, yang mungkin kemungkinan tu sangat jauh nak kata dia tak suci. Yang ni kemungkinan yang dekat, yang kemungkinan nak menyatakan dia adalah haram. So dia tak boleh nak letakkan satu-satu perkara itu tempatnya yang betul, kedudukannya yang betul. Tapi kalau bab was-was ni memanglah penyakit yang memang datang daripada syaitan. Allah Ta'ala sendiri sebut alladhi waswisu fi sudurin nas.
Sebab itulah kita ni nak tidur pun di antara perkara yang sunat kita bacanya muawwidhatain, kan? Qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kan? Baca yang tu yang memang sabit daripada Nabi, jelas. Setengah orang ni yang sabit daripada Nabi ni dia tak baca, dia ambil daripada hak lain, kan? Baca bismillah 21 kali. Kan? Boleh nak baca, salah. Baca sekaligus dengan baca sekaligus dengan yang Nabi ajar tu, kan? Memang tak ada dalil pun bismillah. Tapi boleh, tak salah nak bacalah. Nanti saya kata macam tu, dia kata ni salah ni ustaz ni. Tak salah, tapi baca tu jangan tinggal. Kan, jangan tinggal perkara-perkara tersebut. Macam juga bab kunut. Kunut nazilah. Sekarang ni musim kunut nazilah. Kunut nazilah ni nak baca masa solat fardu ke solat sunat? Para ulama dah bahas benda tu, kan? Baca solat fardu tu kunut nazilah. Dan disebut tidak dibaca pada solat sunat dalam mazhab Syafi'i, kecuali solat witir tu lain lah. Mazhab Syafi'i pun separuh terakhir baru baca, kan? Tu solat witir memang sabit. Solat sunat sebab memang tak sabit, kan? Tapi ulama pun bahas lepas tu. Solat sunat tu adalah perbahasan juga, ada ulama kata boleh. Selepas daripada dibincangkan tak boleh asalnya, tak dibaca. Adakah boleh dibaca? Adalah perbahasan sedikit. Kalau terlalu sehingga adanya seorang tokoh ulama katakan ditahan yang tu, sehingga ditahan, dipenjarakan oleh musuh, masa tu sehinggalah bolehlah, tak pada dalam sunat. Tapi bukan bermakna kita buat dalam sunat, dalam solat waktu tak buat kunut nazilah. Faham? Ada satu kes tu, dia buat dalam solat hajat. Solat hajat mana dia buat? Kalau kita kata pandangan yang kata boleh tu, ya ada pandangan tu. Tapi solat fardu tak buat. Faham tak? Solat fardu tak buat. Kalau nak buatlah solat fardu pun buat. Taklah pelik sangat, tapi nampak pelik lah bila kita kata solat sunat buat, solat sunat hajat, solat fardu tak buat. Macam berbeza dengan apa yang disebut dalam kitab fiqh yang asal. Contoh, sebagai contoh lah. So itu di antara yang kita kata kedudukan. Sebab apa buat macam tu? Mungkin mereka tak tahu, kan? Sebab itulah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. So was-was, dia kata kat sini kemungkinan adalah datang daripada penyakit was-was. Tu tugas syaitan ni memang macam tu, nak memwas-waskan makna. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, daripada kalangan syaitan, yang daripada kalangan jin lah. Dan juga manusia, kadang-kadang manusia juga buat was-was kepada orang, kan? Tapi syaitan, ya, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Dah Allah Ta'ala sebut alam a'had ilaikum, tidakkah aku telah buat janji kepada kamu, ya bani adam, wahai anak Adam. Allah Ta'ala sebut macam tu. La ta'budu, jangan kamu ikut syaitan, jangan sembah syaitan. Dan maknanya jangan ikut dia lah. Jangan ikut dia. Dalam ayat yang lain, la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sama juga dalam surah Yasin tu, kan? Innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata, number one, musuh number one. Itu satu dulu. Selepas tu barulah Yahudi. Nak tak Yahudi, kan? Betul lah. Itu nombor satu. So was-was adalah penyakit. Yalah, kalau datang was-was ni, banyaklah cara kita kata untuk kita elakkan daripada. Antaranya isti'azah, antaranya belajar, buang, kena bersabar, kan? Kadang-kadang dia datang daripada masa bila dia belajar, tapi dia tak faham konsep yang sebenar. Akhirnya menyebabkan dia pun rasa susah dalam beribadat, pun sampai rasa susah, kan? Bahkan kita pun tengok dulu-dulu masa zaman sekolah-sekolah pun ada
kawan-kawan kita yang orang lain dah semayang selesai dah, dia tak selesai lagi kat wuduk. Orang yang selesai dah, dia tak selesai lagi dekat pahit tu kan. Kesian kan? Kesian. Sebab tu kena usaha, kena dibantu kadang-kadang. Dari segi perubatan dia kata masalah mental dan behavioral punya disorder lah juga kan. Sebab dia, tapi yang isunya lah kadang-kadang kembali kepada syaitan, tetap kembali kepada syaitan lah. Kemudian kepada sikap dia sendiri, ilmu yang perlu dia tambah lagi. Satu golongan lain sangat berhasrat untuk melakukan amalan-amalan sunnah, sementara tidak memberikan perhatian kepada perintah-perintah fardu. Misalnya salah seorang dari mereka nampak sangat bangga dan berbahagia kerana dapat menunaikan solat duha, tahajud dan seumpamanya daripada ibadat sunat. Walhal dia tidak merasa kelazatan dan khusyuk dalam melakukan solat fardu dan tidak pernah berusaha untuk mendirikannya di awal-awal waktu kerana lupa dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud tidak ada satu perbuatan pun yang lebih baik dilakukan oleh mereka yang ingin bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala selain daripada menunaikan perintah-perintah fardu. Ada golongan yang suka sangat, hak yang teruk sangat, kalau suka sangat buat ibadat sunat tapi fardu tak berapa nak suka. Hak yang teruk lagi cerita kat orang. Cerita kat orang. Alhamdulillah semalam kuat sungguh hujan, lebat sungguh. Masa tu saya tengah rakaat ke-12 tahajud tuan-tuan. Kalau cerita macam tu dia lain macam lah kan. Daripada rasa yang, daripada tak ada apa-apa rasa, dia timbul rasa lain tuan-tuan. Sebab tu ibadat ni lebih baik sunat. Lebih baik sembunyi. Kalau ibadat sunat khususnya. Kalau semayang fardu, kalau semayang tu terang-terang lah, sebab tu syiar. Lebih-lebih lagi solat jemaah. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Nabi kata kalau kamu tengok orang tu berulang-alik ke masjid 5 kali 5 waktu, maka saksilah dia tu ada iman. Fashhadu lahu bil iman. Sebab tu dalam bab solat jemaah tu lain punya. Bab solat fardu, ibadat-ibadat fardu ni lain. Kan? Sebab tu puasa pun samalah kan. Ibadat yang tak perlu kita cerita kepada orang. Tapi kadang-kadang orang tahulah kalau kita puasa, orang jemput makan, kenduri, maksudnya dalam di pejabat tu kata jemput makan, apa tahu makan dulu. Ke puasa orang tanya. Kan orang tanya kan. Tapi tak apalah. Tapi cuba hilangkan rasa riak, rasa tunjuk, rasa sebab itu hurur sebenarnya. Sebab itu kerja syaitan. Bila sebab kan hebat, orang lain tak puasa macam gitu. Syaitan duk bisik macam tu. Akhirnya bagusnya aku seorang puasa, orang lain tak puasa sini. Tu bahaya tuan-tuan. Nampaknya mudah benda tu kan, tapi tu syaitan. Bila ada gangguan tu maknanya kita cuba tepis dan sebagainya. Okey. Dan fardu tu sebenarnya bukan suatu yang, fardu tu lebih baik lah maksudnya kan. Disebut kat sini tidak ada satu perbuatan yang lebih baik dilakukan untuk bertaqarrub melainkan fardu. Ditambahlah lagi dengan sunat tu tak, iyalah betul. Cuma bila utamakan sunat dan fardu tu diremehkan, itu yang menjadi masalah. Seterusnya, dan mengabaikan urutan keutamaan dalam perkara kebaikan. Dah sampai pukul 7, saya rasa 7.30 kita nak start program kan. Saya rasa 7.30 nak start program. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk saya pagi ini. Saya pun mohon maaf lah terpaksa saya berhenti awal. Saya tak pasti ada soalan ke, tak ada soalan tu soalan. Itu sajalah. Sebelum tu kita sama-samalah juga membantu untuk menolonglah saudara-saudara kita yang berada di Palestin, atau mujahidin yang berada di Palestin, dan juga orang-orang Islam di bandar tersebut, di Gaza, yang ditekan, yang dibedil. Dan sebenarnya itu kita kena faham bahawa sebagai orang Islam wajib ke atas kita untuk membantu, tak kira dengan apa cara sekalipun, termasuklah dengan kita kunut tadi.
doa yang dibaca kan, kunut yang dibaca tadi pada ketika subuh dengan menyebut secara spesifik untuk Allah Ta'ala membantu mereka lah kan. Kita kena faham bahawa darah-darah mereka, air mata mereka itu sangat-sangat berharga kan. Kita dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera di Malaysia ni mungkin kita tidak dapat merasai sebegitu, tapi kita cubalah menyelam dengan tengok apa yang diviralkan sekarang ni. Zaman viral tunjuk, kita tengok, datangkanlah rasa sedih tu dengan kita membantu mereka kan, at least dengan cara berdoa, at least dengan cara berdoa. Kalau tak dengan harta benda, nak pergi ke sana susahlah juga kan. So itulah cara kita membantu mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat kesakitan mereka, Allah Ta'ala melepaskan mereka daripada kesusahan, dan Allah Ta'ala membebaskan Masjidil Aqsa, kiblat pertama tuan-tuan. 16 bulan Nabi selepas hijrah, 16 bulan masih lagi menghadap ke arah Al-Aqsa, 16 ataupun 17 bulan, sehinggalah berlakunya peristiwa di Masjid Al-Qiblatain itu di perkampungan Bani Salamah Maya Zuhur. Ketika itulah berlakunya penurunan ke Al-Kaabah Al-Musharrafah. Kiblat pertama orang Islam sekarang berada dalam keadaan kongkongan dan jajahan, kawalan Israel. Dan Israel, Yahudi ni, mereka tak perlu percayalah sangat. Allah Ta'ala sebutlah, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Mereka tak akan memelihara sebarang bentuk illan, hubungan kekeluargaan dengan orang mukmin, dan juga sebarang bentuk zimmah, sebarang bentuk perjanjian mereka tak ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab apa? Wa ulaika humul mu'tadun. Sebab mereka ni golongan yang melampaui batas. Sebab tu lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Quran Allah Ta'ala sebut semua. Mereka ni dilaknat di kalangan orang-orang yang kafir di kalangan mereka. Kalau yang masuk Islam di kalangan mereka tu Abdullah bin Salam pun Yahudi lah dulu kan, tapi masuk Islam, tak dilaknat lah. Yang Allah Ta'ala sebut lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Sebab apa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka ni ya'tadun, akhirnya mereka juga ya'tadun, maknanya melampaui batas dan segala perkara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya akramal akramin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansurid du'ata wal mujahidin. اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم كن مؤيدا لهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.
Tadi lapik tu mana bang? Yang atas kursi. Tak ke? Simpan dalam store. Buat lapik tu lapik lagi ni. Yang ada kat kuning. Tak boleh satu. Lepas tu yang boleh kursi mat yang tu. Boleh tak? Tak depan tadi. Depan meja. Depan kursi bang. Oh, kursi tadi? Susun kursi VIP tu tak boleh tak? Ya.